على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita bersama lagi dalam pengajian bulanan kitab Al-Misbahul Munir. Alhamdulillah, Allah bagi kesihatan kita semua dapat mai malam ni dapat berkumpul di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Alhamdulillah. Harap semua sihat kan? Alhamdulillah sihat. Ni kuliah pertama saya di sini setelah cuti panjang kat masjid ni. Hak ni pertama kali lah ni. Mula bulan 6 lagi lah masjid ni lah. Alhamdulillah. Ada sebahagian tempat yang tak mula lagi. Bulan 8 baru depa mula. Di sebelah sana ada yang tak mula lagi. Ala kulli hal, alhamdulillah. Baik. Jadi kita sambung kitab Misbahul Munir muka surat 10. Huraian yang ketiga tu pada menyatakan hukum adat. Tapi kita dah baca dah sebahagian. Saya tanda di sini pertamanya bermula wajib. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Saya tanda situ betul tak? Baik. Jadi oleh kerana cuti panjang kita imbas sikitlah nah. Jadi kitab ni pertama-tama dulu dia menceritakan kepada kita tentang agama, pengenalan agama. Berdasarkan daripada hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Jibril datang mengajarkan kepada kita semua, kepada sahabat tentang apa itu agama, ad-din. Jadi agama ini ada 3 bahagian. Pertama yang disebut di dalam hadis adalah Islam. Dia bertanya tentang Islam. Apa dia Islam? Islam tu mengucap 2 kalimah syahadah, apa sembahyang, puasa, haji, zakat. Ini dipanggil Islam yang 5 ni. Yang kedua, bahagian agama kita yang kedua dipanggil iman. Apa itu iman? Iman ni yang rukun iman yang 6 tu. Beriman dengan 6 perkara. Dan yang ketiga dia cerita kepada kita tentang ihsan. Apa itu ihsan? Iaitu kita beribadah dengan Allah dengan cara yang sebaik-baik mungkin, yang paling cantik. Itu ihsan. Dan 3 ini kita boleh temui isi dia ataupun huraiannya di dalam kitab-kitab yang ustaz-ustaz ada baca lah. Kalau kita nak tahu tentang Islam secara detailnya, kita buka lah kitab fiqh. Di sana dia ada cerita tentang puasa, solat, haji dan sebagainya. Kalau kita nak tahu secara detail tentang iman, maka kita buka kitab tauhid dan ihsan dengan kitab tasawuf. Kemudian musannif cerita juga kepada kita tentang hukum. Jadi sebelum masuk di dalam ilmu tauhid, musannif ni ataupun pengarang musannif tu maknanya pengarang. Yang tanya musannif tu apa? Musannif ni bahasa Arab, satu istilah yang diguna pakai bila nak menyebut pengarang. Jadi guru-guru selalunya disebut musannif. Musannif ni maknanya pengarang. Pengarang kitab ni dia cerita dulu kepada kita tentang hukum-hukum. Hukum katanya terbahagi kepada 3. Ni sebelum masuk di dalam bab tauhid. Supaya apa? Sebab dia ada kena mengena juga dengan ilmu akidah kita. Jadi hukum pertama dipanggil hukum syarak. Yang kedua dipanggil hukum adat. Ni yang kita nak bincang malam ni. Dan yang ketiga dipanggil hukum akal. Penting kita bezakan antara 3 ni. Sebabnya orang hari ni ada yang dia keliru antara 3 hukum ni, dia mencampur adukkan. Bila mencampur adukkan menyebabkan dia tak faham benda-benda yang diceritakan oleh sebahagian daripada guru. Apabila dia nak cerita sebahagian hukum-hukum, kadang-kadang menyalahi pemikiran dia. Guru tadi, ustaz tadi nak cerita tentang hukum akal, dia faham tentang hukum syarak. Jadi termasuk
bercampur gol dalam pemikiran kita, menyebabkan kita tidak faham apa yang orang tadi ataupun apa yang ustaz tadi nak sampaikan. Jadi secara ringkasnya hukum syarak, hari itu kita dah cerita, hukum syarak ini adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Khitabullah ataupun kita kata percakapan Allah, tuju cakap Allah kepada perbuatan mukallaf, itu dipanggil hukum syarak. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah perintahkan kepada kita dua benda. Itu dipanggil hukum syarak. Allah tujukan kepada perbuatan mukallaf ini kepada kita semua dengan dua tuntutan. Itu dipanggil hukum syarak. Tuntutan apa? Tuhan suruh kita buat dan Tuhan suruh kita tinggal. Dua jenis tuntutan. Ada benda yang Allah suruh kita buat, ada benda yang Allah suruh kita tinggal. Di dalam hadis pun macam tu. Hadis Nabi ada yang perintah kita buat, ada hadis Nabi yang perintah kita tinggal. Dua sahaja. Suruh buat, suruh tinggal. Kemudian tiap-tiap dua ni ada dua jenis lagi. Ada satunya perintah buat dan putus, ada satu perintah buat tak putus. Perintah tinggal pun ada dua, ada tinggal putus, ada tinggal tak putus. Perintah buat yang putus dipanggil wajib. Perintah buat yang tak putus dipanggil sunat. Allah suruh kita sembahyang, aqimus salah. Wajib tak sembahyang? Sembahyang apa yang wajib? Sembahyang maghrib wajib. Perintah Allah suruh kita sembahyang maghrib, sembahyang subuh, sembahyang isyak, 5 tu ni perintah yang putus. Kena buat, tak boleh tak buat, namanya wajib. Ada yang Allah suruh buat tapi tak putus. Nabi suruh apa? Suruh sembahyang duha, suruh sembahyang witir, qabliyah ba'diyah. Itu perintah. Perintah daripada Tuhan, daripada syarak. Tapi perintah putus tak? Tak putus. Namanya sunat. Kalau tak buat, tak apa. Itu maknanya suruh tapi tak putus. Macam tahun ni ibadah korban, hukumnya apa? Sunat. Sunat muakkadah. Siapa yang ada duit lebih, buatlah. Tapi kalau tak buat, ada duit lebih tapi tak buat, dosa tak? Tak berdosa. Tapi Tuhan suruh tak? Suruh. Cuma suruh tu tak putus. Dalam hadis tak sebut wajib dan sunat, cuma Nabi suruh saja. Ada juga larangan. Larangan ada dua. Ada yang Tuhan larang dan larang tu putus, ada larang tak putus. Larang yang putus dipanggil haram. Di dalam kitab fiqh disebut haram. Larangan yang tak putus dipanggil makruh. Ini faham baik-baik nah. Di dalam bab fiqh dia pecahkan benda ni. Kalau tuan-tuan semua buka hadis ataupun Al-Quran, dengar satu hadis, ustaz mana-mana baca, takkan nampak perkataan dalam hadis sunat, wajib, makruh, haram. Tak ada lah. Yang ada di dalam hadis atau Al-Quran ni dua, suruh buat dan suruh tinggal. Yang ini menyebabkan orang awam keliru bila ustaz-ustaz baca hadis. Nabi suruh ni kena buat, Nabi larang ni kena tinggal. Sebab itu setengah orang keliru. Bila baca hadis tak mau ngaji fiqh, hukum syarak dia keliru. Nabi suruh tinggal. Sebagai satu contoh hadis, Nabi kata raya korban ni, orang nak buat korban, ada hadis Nabi melarang cukur jambang, cukur misai, potong kuku. Ada larangan hadis. Larangan hak mana? Haram ke makruh? Ulama fiqh dia tafsirkan benda tu dengan dalil-dalil yang lain. Ulama fiqh kata itu larangan makruh. Jadi kalau orang hanya nak ngaji hadis saja, dia kata Nabi tak bagi, mana boleh, jangan duk cukur kalau siapa nak buat korban. Keliru. Dia keliru. Sebab itu kalau nak tahu hukum, perlu buka kitab fiqh. Kalau nak baca hadis, tapi kalau nak baca hukum, nak tahu haram, halal, makruh, sunat, itu fiqh. Sebab ulama fiqh dia pecahkan benda tu, dia kategorikan siap-siap. Di dalam hadis tak disebut secara itlak begitu dah. Hadis dia tak, Nabi tak habaq ini sunat, ini makruh, tak. Cuma Nabi kata buat tinggal, itu saja, dua jenis. Itu dipanggil apa semua ni? Dipanggil hukum syarak.
Ini dipanggil hukum syarak. Janjian-janjian di dalam Al-Quran itu semuanya dipanggil hukum syarak. Siapa sembahyang ibadah banyak masuk syurga, siapa buat maksiat masuk neraka. Itu syarak. Adapun hukum adat, maknanya hukum yang bersangkut paut ataupun yang dihukumkan melalui adat ataupun berulang. Ni kita dah sebut dulu kan. Contohnya apa? Contohnya makan nasi sepinggan, kenyang tak? Kalau 2 pinggan kenyang tak? Kenyang. Wajib tak? Wajib. Wajib kenyang? Wajib. Itu nama wajib apa? Wajib pada adat. Sebab apa? Sebab tiap-tiap kali kita makan 2 pinggan, kita mesti kenyang. Maka kita kata wajib. Kalau bakar, hangus tak? Hangus. Ambil kayu, ambil kertas, kita cucuh api. Terbakar tak? Terbakar, wajib tak? Wajib. Pernah tak kita tengok cucuh kertas tapi tak terbakar? Tak pernah. Itu dipanggil hukum apa? Hukum adat. Sebab apa? Benda tu berulang dan boleh menyalahi. Walaupun dia sentiasa berulang, tapi dia boleh menyalahi. Itu dipanggil hukum adat. Jangan masukkan hukum adat di dalam hukum akal. Selalunya orang bahasa lah, i'tiqad lain lah. Selalunya bahasa orang, bahasa tidak ada masalah. Cuma orang selalu cakap macam ni, dia kata mustahil, akal tak boleh terima. Kan? Masuk dalam api, kawan tu terjun dalam api, golek-golek, relax saja minum kopi, tak terbakar apa. Kita pun kata mustahil, mana boleh. Kalau duduk lagi mestilah terbakar. Mustahil. Mustahil apa? Akal tak boleh terima. Salah cakap macam tu. Dosa kan? Taklah. Cuma kita kata dari segi percakapan tu salah. Macam mana i'tiqad kita? Kalau kita i'tiqad memang tak boleh, itu salah. I'tiqad yang salah, fasik. Sebab apa? Sebab boleh menyalahi. Tiap-tiap hukum adat ni boleh menyalahi. Hadat ni hanya benda yang berulang, tetapi dia boleh menyalahi. Sebagai contoh, Nabi Allah Ibrahim dicampak di dalam api, terbakar tak? Tak terbakar. Itu menyalahi adat. Pisau kalau tajam potong putih tak? Putih. Tapi Nabi Allah Ibrahim sembelih anak dia dengan pisau tajam, putih tak? Tak putih. Dia asah tajam sampai dia tetak batu, batu pun terbelah. Tapi di leher anak dia tak makan. Itu satu benda yang menyalahi adat. Adat ni benda berulang, tapi boleh menyalahi. Kita tak boleh kata itu hukum akal. Dalam bab hukum akal, nanti kita akan masuk bab hukum akal, kita akan terang lagi lah. Hukum akal ini, pisau tajam memutuskan, hukum dia harus pada akal, bukan wajib. Boleh putih, boleh tak putih, itu akal. Tapi adat kata, tak, pisau tajam mesti yang putih. Api panas, adat kata apa? Kalau bubuh kertas wajib terbakar. Itu wajib apa? Adat. Tapi akal kata apa? Tak wajib. Boleh terbakar, boleh tak terbakar. Itu kena beza antara dua. Sebab apa kena beza benda tu? Sebab terkadang apabila orang tu dia tidak faham, menyebabkan dia menolak perkara-perkara yang menyalahi adat. Bahkan membawa kepada menolak mukjizat dan karamah. Kalau tolak mukjizat, hukum dia apa? Kafir. Yang tu kita tak mahu tu. Yang tu yang bahaya. Ada orang yang dari kecil duk dengar cerita agama, tak apa, dia dengar kisah Nabi Allah Ibrahim masuk api tak terbakar, tak apa. Tapi orang yang mungkin dia tak pernah dengar, tiba-tiba masuk kuliah, ustaz cerita apa Nabi Allah Ibrahim masuk api tak terbakar, dia kata, betul ke? Dia kata betul ke? Jadi dia menolak mukjizat. Dah nak mau pun mukjizat mestilah menyalahi adat. Benda mukjizat, karamah, istidraj, sihir, ma'unah, irhas, semua benda ni dipanggil benda yang mencarikan adat, cuma menyalahi adat, cuma berlaku pada orang yang berbeza sahaja. Kalau dia seorang nabi, maka kita namakan benda tu mukjizat. Kalau dia seorang wali, kita panggil dia karamah.
Kalau dia seorang apa? Orang Islam yang bukannya kategori wali, tapi macam kita semua ni orang Islam yang soleh, berlaku benda yang mencari adat pada kita, dipanggil ma'unah. Kalau benda tu berlaku pada orang ahli fasik, tak sembahyang, tak puasa tapi tetap Islam, namanya istidraj. Kalau benda tu berlaku pada orang kafir, namanya sihir. Sama. Jadi kita jangan heran benda-benda yang mencari adat, walaupun berlaku pada orang tak sembahyang, walaupun berlaku pada orang kafir, jangan heran. Sebab apa? Itu semua nak tarik dia masuk dalam neraka. Bersalahan kalau benda tu berlaku pada orang soleh. Allah nak memuliakan dia. Jadi kena faham. Sebab apa? Bila dia tak faham antara beza adat dan akal, takut dia tolak. Bila kita cerita tentang mukjizat, kata, boleh ke? Jadi ke? Betul ke benda tu? Menyebabkan dia tu. Benda tu banyak berlaku hari ni kan? Tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Ada orang hari ni mempertikai, betul tak? Itu realiti, bukannya kita buat cerita. Orang hari ni mempertikai macam mana Nabi boleh pi dalam masa satu malam. Zaman tu naik unta. Orang pi sebulan pi Palestin, nak balik pula sebulan. Nabi pi malam tu, balik sebelum subuh. Siap naik 7 lapis langit. Itu tak cerita langit, cerita ni pun orang tak percaya, tambah cerita naik langit. Sebab apa dia tak percaya? Sebab dia menganggap hukum adat itu adalah hukum akal. Akal tak boleh terima. Itu salah. Adat yang tak boleh terima, bukan akal. Adatnya kalau orang nak pi ke Palestin, dari Mekah ke Palestin zaman dulu, 1 bulan itu hukum adat. Tapi akal, Allah nak bagi sampai cepat, tak ada masalah. Akal kita boleh terima. Itu kena beza antara dua. Bila orang tolak mukjizat Nabi, maka menyebabkan dia kufur. Itu secara ringkasnya 3 jenis hukum lah. Itu tak masuk lagi bab syurga neraka. Orang ahli maksiat masuk syurga, orang sembahyang masuk neraka. Itu macam mana tu? Orang sembahyang tapi masuk neraka dari kecil. Mayang puasa, pergi haji, lain kali masuk neraka. Ada orang buat maksiat masuk syurga. Tu takkan jadi macam tu. Kita kena beza hak mana satu syarak, hak mana satu akal, hak mana satu adat. Ini kita kata nak menceritakan hukum. Boleh tak orang nak tanya, boleh tak kalau dia ni sembahyang je, ibadah je sepanjang hayat dia, tiba-tiba Allah nak masuk dalam neraka, boleh tak? Boleh. Hak Allah kan? Diri dia tu hak Allah, ibadah pun Allah beri kekuatan kepada dia. Kalau dia nak buah neraka, boleh tak? Boleh. Itu apa? Akal, hukum akal. Harus ahli ibadah masuk neraka, hukumnya harus akal. Tetapi pada syarak, mustahil lah. Tuhan dah janji dah. Orang kata ahli, orang sembahyang, orang bertakwa ni tempat dia syurga. Itu janjian Allah. Bezakan antara dua jenis hukum. Kita sendiri pun ada benda ni kan. Nasi, kita ada beras, kita ada nasi, kita masak jadi nasi. Nasi selalu kita buat apa? Makan kan? Ada orang dia masak nasi, dia buat nasi goreng, buat sedap, ada hias. Dia pun nantung sampah, ada tak? Ada? Tak ada. Orang gila orang itu dah. Dia masak penat-penat, dia goreng sedap-sedap, siap hidang satu meja, ambil gambar, buatlah Instagram, buang semua dalam tong sampah. Tu gila namanya. Tapi kalau dia nak buat, boleh tak? Boleh lah. Sebab dia kata beras hak aku punya, ayam hak aku punya, semua aku punya. Takkan tak boleh. Apa nak kata apa ya? Hak aku punya. Kita nak kata apa? Tapi dia buat dah. Tak buat. Dia tak buat tapi boleh dah. Boleh. Beza antara dia buat ataupun tidak dengan boleh ataupun tidak, kena beza. Begitu juga antara hukum-hukum ni. Allah boleh nak letakkan orang ahli ibadat dalam neraka. Boleh, tapi Allah buat tak? Allah tak menyalahi janji dia. Kena beza antara hak mana satu janjian syarak, hak mana satu adat, hak mana satu akal, supaya kita tak terkeliru apabila ada orang-orang menyebut tentang benda-benda macam itulah. Ini semua nak bagi kita faham. Sebab apa? Sebab ada fahaman Mu'tazilah yang mengatakan Allah ini wajib buat benda yang baik, wajib memilih yang baik kepada kita. Maknanya kalau kita buat ibadah, Allah wajib buh kita dalam syurga. Itu fahaman Mu'tazilah.
Kalau buat jahat wajib buhlah neraka. Kewajipan tu ada atas Allah. Maknanya Allah ni terpaksa. Aku ni terpaksa buh hang dalam syurga pasal hang bayar banyak. Jadi lagu tu. Aku terpaksa buh hang neraka, aku tak boleh buh hang dalam syurga ni. Sebab apa? Hang maksiat kat dunia tu. Jadi lagu tu. Tuhan terpaksa, betul tak? Padahal Allah ini dia ada sifat iradah. Iradah ni apa? Tidak ada paksaan setiap apa benda yang dia buat. Dia nak buat tu dengan kehendak dia. Kena faham beza lah. Perbezaan. Bukan kita kata, oh Allah nak buat orang ibadah dalam syurga, orang ahli ibadah. Tak, bukan kita kata yang tu. Kita nak abad Allah boleh ataupun tidak. Bezakan bezakan. Apa kita ulang-ulang lagi nanti lagi faham. Baik. Kalau tak faham tanya. Kita boleh ulang. Habis dah? Baik. Sekarang kita masuk hukum adat yang nak disampaikan di sini. Nanti kita akan cerita pula hukum akal. Hukum akal ni bersangkut pula dengan ilmu tauhid kita. InsyaAllah kita luaskan lagi lah. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3. Hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Hukum adat hanya ada 3 saja. Pertama, wajib adat dan mustahil adat dan harus adat. Muka surat 10 lah. Siapa yang buka tu muka surat 10, 3 baris dari bawah. Jadi ada 3 sahaja hukum adat. Bermula wajib itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya. Kebiasaannya benda tu wajib berlaku. Itu dipanggil wajib adat. Kita tak wajib lah. Dia ni kalau makan 2 pinggan memang wajibnya. Kita sebut wajibnya. Wajib apa? Bukan wajib akal, dipanggil wajib adat. Kita kalau sembelih lembu putih 3 urat habis semua. Urat 4 urat semua. Dijen 2 urat tepi ni pun putih, 2 ni semua putih. Tapi duk bergerak lagi. Kita kata apa? Hoish, tak boleh ni. Sekali wajib mati lembu ni. Kita kata gitulah. Wajib apa? Wajib adat. Tapi kalau Allah nak panjang hidup dia sampai 3 hari pun boleh tak? Tak mati lagi. Boleh. Boleh itu dipanggil apa? Harus pada akal. Harus dia mati, harus dia hidup. Tapi pada adat, tak boleh. Dah putih semua urat, takkan hidup lagi. Beza lah. Itu hukum adat. Wajib. Kebiasaannya begitu, wajib. Seperti makan banyak, maka wajib, yakni pasti atau tentu kenyang. Dan apabila bakar dengan api, maka tentu dan pasti hangus. Dan seumpamanya. Itu dipanggil hukum adat, wajib adat. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang tidak biasa berlaku dan tidak biasa jadi. Benda tu tak pernah jadi. Jalan atas air, boleh jalan atas air. Tak pernah jadi. Tak pernah jadi lah. Mana ada orang berjalan atas air? Saya berjalan atas air. Air atas saya, bukan saya atas air. Jalan atas air. Jalan kita duduk bawah atas air. Tu jalan atas air. Kita kan benda tak pernah jadi kita jalan, tapi berlaku pada kisah-kisah, contohnya Malik bin Dinar kan, contoh kisah-kisah para awliya kita pernah dengar. Kalau kita tak tahu hukum adat ni menyebabkan kita tolak cerita-cerita ni. Adakah orang boleh jalan atas air? Jadi menyebabkan kita tolak semua benda ni. Karamah ni adalah karamah ini satu kemuliaan yang Allah bagi kepada orang para wali Allah. Dia tak boleh usaha juga. Dia macam mukjizat, dia macam nabi. Dia tak boleh usaha. Kita tak boleh cari benda tu. Benda tu pemberian daripada Allah. Apabila orang tu soleh, apabila orang tu mencapai hati dia pun bersih, maka Allah bagi kemuliaan kepada dia, iaitu karamah dipanggil. Kita tak boleh nak usaha cari, aku nak cari. Tak ada. Karamah tu bukannya jenis kita usaha beramai-ramai dapat dah. Jenis beramai-ramai dapat, itu tak nama karamah tu. Itu lain. Seperti apa mustahil ni? Makan banyak tidak kenyang dan bakar dengan api tidak hangus dan umpamanya daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku. Hak mana hak tak biasa berlaku, maka itu dipanggil mustahil adat. Mustahil adat. Dan harus pada adat itu ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi tidak berlaku. Dan
tidak boleh jadi seperti mana? Kenyang apabila makan 2 pinggan dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit. Makan ni kadang-kadang sepinggan kenyang, kadang-kadang lebih sikit kenyang, kadang-kadang kurang sikit pun kenyang. Jadi harus sahaja. Sepinggan ni wajib kenyang. Dia kata tak agak ni kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tak kenyang. Harus. Harus ni benda yang boleh jadi, boleh tak jadi. Boleh jadi, boleh tak jadi. Itu dipanggil harus. Itulah harus pada adat, dan 3 perkara hukum adat ini termasuk semuanya di dalam harus pada akal, dan lagi akan datang sebutnya. Jadi semua ni semuanya termasuk dalam harus akal. Wajib pada adat, harus pada akal. Mustahil pada adat, harus pada akal. Harus pada adat pun harus pada akal. Semua ini termasuk dalam kategori harus pada akal. Hukum akal dan hukum adat ni sama, 3. Wajib, mustahil, harus. Hukum adat pun 3. Wajib, mustahil, harus. Cuma beza dia, hak 3 hukum adat ni semuanya masuk dalam satu saja, iaitu harus pada akal. Contohnya wajib pada adat. Bila kita ada api bakar benda yang kering, hukumnya wajib terbakar pada adat, tapi pada akal harus. Mustahil adat, apa dia? Bakar dengan api tapi tak hangus, tak terbakar. Hukumnya apa pada adat? Mustahil pada adat, tapi harus pada akal, boleh jadi. Dan juga harus pada adat, tentulah harus pada akal. Itu hukum adat. Baik. Hukum adat ni dia cerita dah benda yang berulang. Dalam Al-Quran ada cerita tentang karamah, mukjizat. Ada cerita hadis-hadis Nabi. Ada orang yang menolak karamah, keramat. Bahasa Melayu kita kata keramat lah. Keramat, tok keramat. Kalau ada orang yang pelik-pelik sikit, kita duk panggil dia apa? Tok keramat. Dia ni jampi apa mau jadi mulut masih ni, dia ni tok keramat. Karamah ni berlaku pada wali Allah, dan benda tu ada di dalam Al-Quran. Dalil dia ada dalam Quran. Contohnya kisah apa? Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam, dia dapat makan buah yang bukan pada musim dia. Bila mana Sayyidina Zakaria datang, Nabi Zakaria datang, dia tengok dekat Siti Maryam ni ada buah-buahan yang bukan pada musim dia. Lah ni bukan musim apa lah ni? Buah apa yang tak ada bulan ni? Tak ni. Lah ni. Dokong dah. Dokong tak ada musim tu. Dia hak musim apa? Durian lah. Durian pun tak apa nak ada musim pula ni. Tiap-tiap bulan tengok dah. Jadi ada buah-buah yang tak ada musim dia. Kalau di Arab sana ada buah yang bermusim. Contohnya macam buah rutab, buah kurma basah. Kurma ni dia pada musim-musim panas, musim sejuk dia tak ada. Ada lah, tapi ada hak dah stok yang daripada simpan-simpan jadikan dia kering, jadi kurma yang kita makan hari ni. Itu semua kurma, ataupun bahasa Arab panggil tamar. Kurma yang kering. Kurma yang fresh hak dari pokok, hak baru masak, hak macam apa dia basah sikit tu, itu dipanggil rutab. Rutab ni dia tak ada musim sejuk, dia ada musim panas. Jadi pada musim sejuk contohnya Siti Maryam ni ada makan buah-buah dia. Buah-buah yang bukan pada musim. Nabi Zakaria tanya, "Mai mana ni?" Dia kata, "Ini daripada Allah bagi." Itu karamah. Pada adat dia mana boleh orang makan waktu tu. Contoh kisah yang lain, kisah siapa? Asif bin Barkhiyah kan? Siapa dia? Orang yang memindahkan istana Balqis. Kita boleh pindah rumah jadi boleh tak? Mustahil apa? Pada adat. Tapi benda tu berlaku nas dalam Al-Quran. Itu karamah. Bukan pada Nabi, berlaku pada menterinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bila dia tanya kepada pengikut dia, siapa yang boleh datangkan istana Balqis kepada aku paling cepat sekali? Siapa kata dulu? Dia kata Ifrit mengaku. Dia kata aku boleh datangkan istana Balqis sebelum dari kalau hang bangun, kalau hang duduk sebelum hang bangun, aku boleh sampaikan. Nak abang cepat. Ada khilaf tafsir lah dalam makna bangun tu maksudnya apa.
Nak abang kata ifrit ni gagah. Dia kata aku ni qawiyun amin, aku ni kuat dan amanah, hang boleh percaya dekat aku. Tu sifat ifrit. Dia takabur sikit. Dia kata aku ni kuat. Qawiyun, dia kata aku kuat. Mengaku. Beza dengan orang yang Allah anugerahkan karamah. Asif dia kata apa? Dia kata aku boleh datangkan istana Balqis sebelum hang sempat kelip mata. Lagi cepat. Ni sebelum hang sempat bangun. Ni Asif kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum hang sempat kelip mata aku dah boleh sampaikan istana. Macam mana manusia biasa boleh buat macam tu? Mustahil tak? Mustahil. Tapi mustahil apa? Adat. Itu karamah yang Allah bagi, kemuliaan yang Allah bagi kepada dia. Dengan siapa? Dengan bantuan Allah. Dia angkat tangan doa, Allah angkat mata. Laju. Dia angkat tangan, Tuhan doa, angkat mata. Malaikat tolong angkut tak? Memanglah laju. Bila dia angkat istana Balqis sampai ke depan Nabi Sulaiman, dia kata apa? Ini anugerah yang Allah bagi kepada dia. Nampak tak tawaduk? Beza antara Ifrit kata aku kuat, hang boleh percaya aku. Ini kata ini anugerah Allah bagi kepada aku. Beza antara dua. Itu ciri-ciri orang yang Allah anugerahkan kepada dia karamah, kemuliaan. Benda hak baik ni selalu orang tu dia tahu dah. Kalau berlaku benda hak pelik-pelik kat dia dan kita tak nampak pun ciri-ciri tawaduk kepada dia, ciri-ciri yang baik kita tak nampak pada dia, dia khawatiri itu sama ada istidraj ataupun itu benda-benda yang nak tarik dia ke lembah neraka. Boleh jadi sihir. Tu beza dia. Ada dalam Al-Quran cerita karamah-karamah ni. Habis di situ. Kemudian dia kata tambih. Tambih. Bukan tambih, tambih lah. Ini tambih. Tambih ni bahasa Arab. Maknanya apa? Macam satu penjagaan, macam awas lah. Tambih, jaga-jaga. Dia kata bermula mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik dan bagus. Kerana orang yang tiada mengetahui akan dia itu terkadang jadi fasik. Jadi fasik. Fasik ni ahli maksiat lah. Kalau kita tak tahu hukum adat, kadang-kadang menyebabkan kita ni jadi orang yang ahli maksiat di sisi Allah dengan sebab i'tiqad kita yang salah. Contoh dia apa? Seperti mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Dia kata benda hak wajib adat, tapi dia kata wajib akal. Kawan tu makan nasi 2 pinggan. Dia kata aku jamu dia cukup-cukup mah, 1 talam aku bagi kat dia. Wajib kenyang lah dia ni. Mustahil lah kalau dia duduk lapang lagi dia lah. Orang duk kata dia ni makan tak cukup sepinggan, seperiuk pun tak cukup. Aku bagi dia 1 talam. Makan puas-puas dia kata. Kalau tak kenyang bohong ni, mustahil akal dia kata. Mustahil akal dia tak kenyang. Wajib akal ni. Akal aku tak boleh terima kalau dia kata dia tak kenyang. Dia kata macam tu. Itu satu akidah yang salah lah. Fasik taklah jadi kafir, tapi satu akidah yang salah. Misal yang lain lagi, seseorang memotong suatu tali dengan pisau yang tajam, tiba-tiba tidak putus tali itu. Lalu ia berkata tak terima akal tali itu tidak putus. Potong-potong tak putus. Dia kata, "Haish, aku asah tajam lah ni." Tak boleh terima akal ke ni? Dia kata, "Pasal apa ni? Ada jin ke apa ni?" Jadi dia kata akal dia tak boleh terima. Tak boleh terima apa benda dah jadi, kena terima. Benda akal ni, benda tu boleh terima sebenarnya. Bukan akal yang tak boleh terima, adat yang tak terima. Pada adat benda tu mustahil, tapi pada akal benda tu harus. Bezakan antara harus akal dan mustahil adat. Contoh yang lain lagi dia kata, dan seorang pula membakar akan kayu yang kering, tiba-tiba didapatinya kayu itu tidak hangus. Lalu berkata ia tak terima akal kayu itu tidak hangus. Tak terima akal kayu tak hangus. Bakar dah, tak terbakar pun. Bakar ayam 1 jam, ayam tu fresh je. Fresh je. Satu kisah yang berlaku di satu zaman dulu di sebelah Hadramaut sana. Ada seorang dia beli daging, dia bolam plastik. Daging lembu lah kan. Daging lembu dia bolam plastik. Kemudian
tiba-tiba dia dengar satu panggilan untuk solat jenazah, sembahyang mayat. Sembahyang mayat seorang wali Allah yang hebat. Maka orang pun pakat ramai-ramai lah pergi untuk wali meninggal ni kan, pakat pergi lah. Dia pun tumpang dah lalu kat situ, dia pun singgah habis. Dia singgah habis nak sembahyang mayat. Daging ada kat pinggang, kata aku nak sangkut kat mana daging ni, aku nak lagi sangkut kat luar masjid lagi. Orang calas habis ni daging dah mahal. Sekilo berapa ni? 30 habis. Saya kemarin abang mai dia pun nak buat sup daging. Saya pergi kedai beli daging, minta kat dia daging sekilo. Cashier tu lah kat sini lah, kat Lekir, tapi tak apa kedai mana pun. Dia kata, dia tunjuk saya, hak ni daging lembu, hak ni daging kambing. Saya ambil daging lembu RM12. Murah dah. Daging lembu RM12. Kita pun tak terfikir macam mana boleh daging lembu RM12 murah. Tak apa, balik. Elok balik, kau dah masak saya pergi. Dia kata, hang beli daging lembu kan daging ayam tu. Lah, mana kita tahu tu ke kedai tu dia kata ni daging lembu. Dia pun salah tengoklah. Dia dah ada dalam plastik kan. Patah balik cerita tadi. Dia takut daging mahal. Dia takut tinggal kau, dia masuk sembahyang dia bawa, dia bubuh lah. Dia bawa masuk. Lepas bawa masuk, lepas tu habis sembahyang pun dia pun balik. Dia balik dia masak. Dia masak daging tu tak masak, tak empuk-empuk. Lama. Berjam dia kata, "Hai, daging ni pasal apa? Tak masak, tak masak dah, duk mentah lagi tu." Lain kali dia pun cerita benda tu kepada kawan-kawan nak tengok. Lain kali ada seorang sampai cerita tu kepada orang yang alim, arif. Kemudian dia pun tanya, "Hang dulu ada pergi sembahyang jenazah dekat Tok Wali sekian-sekian ni dah?" Dia kata, "Dah." Patut daging tu tak terbakar dah. Sebab apa? Sebab wali Allah ini dia pernah kata dulu sebelum masa dia hidup, dia kata barang siapa yang menghadiri solat jenazah dia nanti tak akan disentuh api neraka. Api neraka pun tak sentuh, api dunia pun tak sentuh. Daging tu dia awak masuk sekali. Tu lah, api dunia pun tak boleh nak masuk. Itu ceritalah. Bukan satu akidah lah. Siapa tak mau nak terima pun tak ada masalah. Ni bukan akidah yang wajib dipercaya. Tapi itu kisah masyhur dia. Satu kisah yang masyhur di sana. Dan tak mustahil benda tu lah. Allah boleh jadikan benda tu tak terbakar, tak ada mustahil. Baik. Maka adalah orang yang berkata seperti ini jahil dengan hukum adat. Orang kata tak boleh cerita tu tak betul, dia kata mana boleh masak daging tak terbakar, dia kata tak masak mana boleh. Itu dia jahil dengan hukum adat, dia tidak faham. Benda tu boleh berlaku. David Copperfield potong badan pun boleh. Takkan benda ni tak boleh. Tengok dulu tengok cerita magic David Copperfield. Dia laser badan dia, tu dia pegang ke kaki dia macam tu. Terputih dua, mustahil lah. Tu jadi mustahil apa kalau benda tu jadi? Benda hak jadi kita tak boleh panggil mustahil. Jadi mustahil apalah ni? Ini panggil mustahil adat, bukan mustahil akal. Kan banyak mijik-mijik lagi lepas tu saja. Hak kelak jantung tu. David Blaine apa nama dia? Tak ingat dah, orang putih. Tu mukjizat ke tu? Bukanlah. Itu sihir. Benda mencari adat juga. Berlaku pada orang kafir. Kita tak panggil keramat, kita tak panggil mukjizat, kita panggil apa? Sihir. Dia boleh kelak jantung. Kita hari ni boleh kelak jantung. Suruh doktor kelak jantung tunjuk kita potong kelak ni. Kita boleh hidup lagi. Mustahil hidup. Tapi tu orang putih tu boleh buat. Kita nak kata apa? Tu kita tengok semua orang satu dunia. Tengoklah ni dalam YouTube pun ada. Dia boleh buat kelak. Dia korek depan kameraman ni. Dia korek ni. Korek kelak jantung dia. Kita boleh buat kan tu. Mustahil. Mustahil apa? Adat. Pada adat dia kalau boleh buat, kita buat macam tu, mati. Tapi itu dia buat. Boleh sebab dia bukan mustahil akal. Dia harus pada akal. Benda tu boleh berlaku. Cuma pada adat saja tidak berlaku. Benda yang menyalahi adat dipanggil mustahil. Dan mustahil ini kita kategorikan sama ada sihir, keramat, mukjizat. Lah dah tak ada mukjizat, Nabi tak ada. Itu saja. Dan terkadang berapa minit ya? 6
6 minit lagi kita habis tu. Dan terkadang menjadi kafir seperti mengingkari mukjizat nabi-nabi, seperti tongkat Nabi Musa jadi ular, dan Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud, dan pisau yang tajam tidak memutuskan tengkok Nabi Ismail, dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu mustahil pada adat, harus pada akal. Bukanlah mustahil pada akal, dan bukanlah pula wajib pada akal. Benda tu semua harus saja pada akal. Nabi mengeluarkan banyak sekali, kita nak cerita tentang mukjizat Nabi kita ni banyak. Kan? Mukjizat yang kita selalu dengar, Nabi Musa belah laut, Nabi kita ada belah laut? Tak ada, tapi Nabi kita lagi dahsyat, belah bulan. Nabi Musa belah laut, Nabi kita belah bulan. Mukjizat Nabi, dan benda tu ditemui oleh orang ahli saintis zaman lah kan. Depa pakai depa punya teleskop, mikroskop kan, sampai ke bulan, depa nampak rekahan di permukaan bulan. Dan juga benda itu tercatat di batu di China. Kan? Orang jumpa kan. Di China sana depa pada zaman Nabi belah bulan tu, depa menyaksikan bulan tu terbelah dua di China, depa nampak. Maka depa catatkan peristiwa tu di dalam batu, macam kita orang batu apa? Batu bersurat kan? Tembok besar je lah. Jadi benda tu berlaku dululah. Itu semua harus pada angkat. Kita nak belah bulan lah, boleh. Kuih bulan deh lah. Belah bulan. Itu mukjizat Nabi. Dia kata wal yata'ammul, hendaklah kamu amati. Kita fikir renung-renung. Cuma kita kena bezakan. Kalau orang tu tolak benda-benda ni, menyebabkan dia kufur, sebab benda ni mukjizat. Sebab rukun iman apa? Percaya kepada Al-Quran. Apa yang didatangkan oleh Al-Quran kena percaya. Apa yang didatangkan oleh Nabi kena percaya. Ini semua didatangkan oleh Nabi. Kalau kita tak percaya, maknanya kita ni tak beriman. Hilang satu rukun iman. Hak mana hak adalah Al-Quran tu kena percaya belakang. Hak mana hak Nabi bawa kena percaya belakang. Kita tolak, maknanya hilang rukun iman kita satu. Bila hilang satu, nama kita beriman tak? Sembahyang ada 13 rukun. Kalau kita tak baca Fatihah, sembahyang sah tak? Saya masbuk ustaz. Masa lagi hang nak kena baca ke orang kedua nak baca tak? Fatihah tu rukun. Kalau tak ada satu, kalau kita sembahyang tak sujud, boleh tak? Saya sembahyang jenazah tu yang tak sujud. Sembahyang lain, sembahyang subuh, tak sujud, boleh tak? Tak boleh. Sah tak? Nama solat tak? Tak nama solat. Sembahyang tak takbir, masuk-masuk Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak takbir, buang satu rukun. Sah tak solat? Tak sah. Tak nama solat. Buang satu rukun, hilang nama benda tu. Buang satu rukun iman, tak nama kita ni orang beriman. Sebab tu kita kena percaya kepada Nabi, apa yang didatangkan oleh Nabi. Jadi orang yang tak faham beza adat dan akal, kadang-kadang menyebabkan dia tolak mukjizat Nabi. Bila dia tolak mukjizat Nabi yang datang daripada nas hadis yang sahih semua, maka menyebabkan dia jatuh agama dia. Itu bahayanya orang yang tak faham hukum adat dan hukum akal. Hukum mukjizat tak percaya. Tengok David Copperfield percaya lah. Ini percaya dia boleh potong badan. Hak tu percaya. Habis baik. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Baik. Hukum akal ini kita masuk di dalam ilmu tauhid dah. Insya-Allah nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjutlah insya-Allah. Ha? 2 minit lagi. Ada nak tanya apa ke? Nak tanya, boleh tanya. Hak bersangkut pot dengan hak kita cerita. Hukum akal, hukum adat maknanya kita menghukum menggunakan adat. Hukum akal maknanya kita menggunakan akal di dalam meletakkan satu-satu hukum. Akal mana? Akal yang sihat lah. Akal yang mengaji ya.
Akal orang ni macam-macam kan. Maksudnya akal kita boleh terima tak benda tu. Jadi ada yang namanya wajib pada akal, mustahil akal, dan harus akal. Contoh wajib akal apa dia? Ada Allah, ada Tuhan. Wajib akal tak? Wajib. Akal yang sihat mengatakan wajib ada. Orang yang tak sihat dia kata tak ada pun tak apa, boleh. Alam semula jadi dia tu. Jadi sendiri dia tu. Bukannya ada orang cipta. Hatta saintis pun tengok pada kajian Big Bang kan, dia saintis yang mengkaji kajian apa tentang Big Bang tu, letupan dulu kan yang terjadinya alam semesta tu, depa ni mendapati apa? Hujung last sekali depa kata benda tu tak boleh berlaku dengan sendiri. Itu last sekali. Habis tu depa dah kaji, elok last sekali depa kata tak boleh benda tu berlaku dengan sendiri. Pasti ada yang menyebabkan dia berlaku. Depa pun kata macam tu. Depa pun kata macam tu. Habis auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.